Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jawatan kuasa surau, para imam, para bila, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, alhamdulillah, syukur, terima kasih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu pada malam ini. Sebagai mukadimah, pada malam ini kita tengok satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW, bada'al islamu ghariban wa sa'udu kama bada'a fatuba lil ghuraba. Kata Nabi SAW, Islam ni bermula dengan ghariban, asing, dagang. Itu permulaan Islam. Islam bermula dengan asing. Kalau kita tengok dalam sejarah, di awal-awal Nabi SAW menyampaikan Islam, Nabi mendapat wahyu pada umurnya 40. 10 tahun pertama Nabi menyampaikan dakwah, menyebarkan Islam ini di Mekah. 10 tahun pertama. 13 tahun berikutnya di Madinah Al-Munawwarah. 10 tahun pertama di Makkah itu. Rasulullah SAW, kalau kita tengok dalam sejarah yang disebutkan bahawa 6 tahun pertama, umur Rasulullah 40 sampai 46, maknanya 10 tahun pertama di Makkah itu. 6 tahun pertama daripada 10 tahun itu, Nabi SAW mengajak orang kepada Islam, yang terima, yang dapat hidayah, yang ikut dakwah yang Nabi bawa itu. Tahun ke-6 baru genap 40 orang. 6 tahun duk kempen, duk dakwah, duk ajak orang kepada Islam ni, tu Nabi. Kita ni lagilah penuh dengan dosa dan noda. Maka jangan rasa sedih dan kecewa. Rasulullah diuji dengan lebih teruk. 6 tahun Nabi berdakwah, 6 tahun Nabi duk ajak orang kepada Islam. Yang terima tu tahun ke-6 baru 40 orang. Orang yang ke-40 siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang ke-40. Orang yang ke-39 Sayyidina Hamzah Asadullah, yang diberi gelaran singa Allah. 2 orang otai, abang long dan ayah dia. Sayyidina Hamzah gelaran dia singa Allah. Cengih betul tu, singa Allah gelaran dia, kunyah dia. Dan Sayyidina Umar kita terkenal dengan kegarangan dan ketegasan beliau. Maka 2 orang besar ini yang ada nama dan pengaruh besar di Makkah pada ketika itu, apabila mereka masuk Islam, Allah memberi hidayah kepada mereka. Dakwah itu berubah daripada secara secara senyap kepada yang lebih terang. 6 tahun, bayangkan 40 orang saja yang terima. Maknanya sangat asing permulaan Islam itu, yang menerima dan yang ikut dakwah itu. Dan Nabi SAW sebut wasa'udu kama bada'a. Dan dia, Islam ni akan jadi, dia akan datang balik, dia akan jadi balik macam dia bermula dulu. Macam mana? Dia akan rasa asing dan dagang balik. Sebelum nak kiamat, akan jadi balik agama ni. Orang nak amal, orang nak praktik, orang nak ikut agama ni, dia jadi asing, jadi dagang, jadi pelik pada orang. Kita nak beramal dengan agama, kita nak buat satu benda yang agama suruh, jadi asing waktu tu. Pelik lagi ni, pelik lah kumpulan ni. Sesuai ke nak ikut ni Islam ni? Rasulullah sebut fatuba lil ghuraba. Rasulullah sebut untung orang yang rasa, yang duduk dalam asing, atau yang dia dalam keadaan dagang itu. Tak main orang yang nak susah payah nak praktik Islam ini, maka orang itu Rasulullah kata fatuba lil ghuraba, dia untung. Maka mudah-mudahan kita duduk dalam orang yang biarlah nampak pelik pada orang, tapi bukan itu asing, tapi itulah kita yang cuba
nak laksana dan nak praktikkan apa yang agama suruh, walaupun nampak macam asik. Sebab majoriti manusia dia sudah selesa dengan kehidupan yang mengamalkan satu benda yang bukan dianjurkan oleh Islam. Maka datang orang yang mengajak, jom ikut Islam, jom ikut apa yang ada dalam Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka ketika itu orang yang mengajak tu seolah-olah asing dan dagang, macam mula-mula dulu juga. Maka untunglah orang yang berasingan itu. Dan hadis yang kedua sebagai mukadimah pada malam ini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun sabiru fihim ala dinihi kal qabid 'ala al-jamri. Hadis riwayat daripada Imam Tirmizi. Hadis yang saya ambil daripada kitab yang menceritakan tentang tanda-tanda sebelum nak berlakunya kiamat. Tanda-tanda, alamat-alamat yang domai ini, antaranya ni Nabi sebut. Tadi yang pertama, yang ni yang kedua. Nabi SAW kata apa? Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan mai, akan datang, akan tiba satu masa. Ni akan sampai, ni umatku ni akan sampai satu masa. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan sampai satu ketika masyarakat itu sabiru fihim ala dinihi kal qabid 'ala al-jamri. Orang yang nak amal agama, orang yang nak praktik Islam, orang yang nak ikut apa yang agama suruh, kal qabid 'ala al-jamri, ibarat apa? Menggenggam bara api. Punya payah nak genggam bara api, bukan semua orang sanggup. Tangan dia elok, mau tapi genggam benda boleh mencacahkan tangan dia. Itu umpama, dikias, diumpamakan punya payah nak amal agama. Ibaratnya kal qabid 'ala al-jamri, dia nak genggam bara api itu. Nak ceritanya sangat sukarnya kita hidup pada dunia dan zaman yang sudah sampai rasa macam payahnya nak beramal dengan agama ini. Bila nak ajak, ada sahaja tentangan. Bila nak ajak orang ikut Islam, ada sahaja perlian, cercaan, ejekan, dan pelbagai ugutan-ugutan. Putus kawan, tak mau kawan, putus silaturahim, macam-macam lah ayat-ayat dia. Tidak ada dalam perjanjian nak tegakkan Islam ni. Contohlah, baik belah sana, baik belah mana pun. Inilah yang menunjukkan dunia ini yang kita ambil pengajaran daripada hadis-hadis Nabi SAW tak black. Sebab apa? Memang Nabi sudah mention 1400 tahun dulu lagi dah. Ini akan main dan akan sampai masa-masa yang akan berlaku kepada umatnya, kepada kita ni. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Bahrul Mazi, rujukan kita jilid kedua. Malam ni insyaAllah kita tengok satu bab, babu ma ja'a fi iqamati shaf. Bab yang menceritakan tentang iqamati shaf, membina dan meluruskan shaf semayang ni. Jangan pandang enteng pasal shaf. Nabi SAW dah bagi warning. Kita main semayang bagi dah A lah, main jemaah ni kira A lah. Tapi dalam A itu pun kita nak A plus pula. Bagaimana? Antaranya biar soft. Faham kok nama masih sebut soft? Kena sebut barisan juga. Soft, faham kok nama? Kita soft ni apa? Dia kok orang sini sebut barisan. Soft. Ada tulis depan ni? Tak ada tulis. Kan depan masjid tulis kan? Betul kan apa? Lurukan soft kan? Ada orang tulis rumit SAF, saf. Saf tu jadi pronunciation dia rosak. Dia soft, soft atau barisan lah terjemahnya, tak apalah barisan itu. Maka malam ni insyaAllah kita tengok bab yang menceritakan tentang membetulkan soft pada berdiri semayang tu. Nabi bagi cerita, Nabi main amaran orang yang take for granted, ambil mudah pasal soft ni. Ada warning dia, jangan main-main lah. Main-main bagus lah, tapi kita perkemah lagi. Semayang kita duk main ni tambah lagi cantiknya itu. An-Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana faqaraja yawman fara'a rajulan kharijan sadruhu 'anil qaumi faqala la tusawwuna sufufakum
aw liyukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hadis dikategorikan sebagai hasan dan sahih. Kata Nu'man bin Bashir, apa kata dia? Kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah jenis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang namanya Rasulullah ni, dia ni yusawwi sufufana. Rasulullah ni menjadi kebiasaannya apabila dia nak bersembahyang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana, akan membetul atau menyamakan saf yang kami bina untuk solat berjemaah itu. Sunnah, satu sunnah Nabi SAW. Maknanya apa? Nabi remind, Nabi peringat, Nabi akan make sure, pastikan orang yang sembahyang belakang dia tu saf tu jaga elok. Jadi imam jangan berlojok. Sunat untuk diperingat, sunnah Nabi SAW. Sawu sufufakum. Tak kisahlah apa pun, nanti kita akan tengok ucapan-ucapan yang diucap oleh khususnya para sahabat yang sambung lepas tu. Mereka peringat jemaah ni macam mana tentang betulkan saf. Tak kisahlah jemaah sekalian, betulkan saf. Pulanglah macam mana pun. Yang tersebut sawu sufufakum, betulkan saf. Salat kamu tu, betulkan saf. Fakharaja yawman fara'a rajulan kharijan sadruhu 'anil qaumi. Maka pada satu hari itu Nabi SAW sembahyang ni, satu ketika, satu hari itu Nabi mengimamkan solat. Fara'a rajulan, Nabi SAW ternampak satu orang, rajulan, lelaki. Bila nak sembahyang di satu hari ini, Rasulullah ternampak seorang lelaki kharijan sadruhu 'anil qaumi. Dia ni, seorang lelaki ni, dada dia ni terlepas depan sikit daripada saf dia tu. Kawan lewat saf elok, dia ni lepas depan sikit. Bengkok lah sikit saf tu. Saya tengok hang tu tak betul sikit tu, dada dia ke depan sikit. Faqala, maka kata Nabi SAW tu, bila dia tengok seorang sahabat tu semayang, nak semayang, saf dia tu bengkok, dia tu depan sikit pada orang, maka Rasulullah kata macam ni. Faqala, kata Nabi SAW, la tusawwuna sufufakum aw liyukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sama ada hang betulkan saf atau Allah memperselisihkan di kalangan hati-hati kamu ni. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi kata dua, hang betulkan saf atau hampa akan bergaduh, berkelahi sesama apa. Senang sebut itu. Hadis sahih riwayat Imam, diriwayatkan oleh disusun dalam kitab Barmazi ni, hadis yang ke-66 daripada Nu'man bin Bashir. Kedudukan hadis ni kata Abu Isa At-Tirmizi, hadis sahih. Allah Rabbi, jangan ambil mudah. Itu baru baca matan hadis. Ketahuilah, kiranya wahai saudaraku sekalian, kata pengarang, qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, bermula membetulkan saf. Membetulkan saf ini apa dia? Yakni jangan memberi bengkang-bengkok akan dia. Nama saf ni, yang kata lurus saf ni, jangan bagi bengkang-bengkok. Kita lah budak, ada line, betul? Ni line ni. Boleh kata pergi mana-mana masjid pun mudah. Zaman Nabi SAW mana ada kapek, tuan-tuan. Tengok bagaimana sahabat bangun bangkit, dan ini ada melekat kesan tanah dan pasir. Itu tanda dia semayang atas apa, tuan-tuan? Kalau zaman kita bangkitlah, dai itu ada melekat, tanda apa? Surah tu malah keteroyong, itu tanda lain. Dan sebab semayang kapek baru tadi, tengah sesemua kita kan, rasa lain, rasa kilang lagi tu. Lepas ni main sekali lagi dia upgrade lagi, main sekali lagi upgrade lagi. Masjid ni kerja nak upgrade. Ramai sangat jemaah lah, baguslah tu. Kosong dia banyak pun, Alhamdulillah. Maka kita mudah ada saf ini, mudah. Sebenarnya kita lagi mudah sekarang, sebab kita dah ada untuk line itu, untuk lurusnya itu kita dah ada, kita dah mudah dengan adanya barisan itu. Maka itulah saf ini jangan dibengkok-bengkokkan. Kerana apa? Amatlah ia disuruh syarak
benda betulkan saf ni satu benda yang sangat digalak dan disuruh oleh syarak. Sebab ada hadis, bila benda tu keluar daripada mulut Nabi SAW, Nabi cerita, benda tu bukan benda yang ringan, benda tu bukan benda yang simple. Dia agenda yang besar. Sebab keluar daripada mulut pemimpin dunia, bukan daripada ketua kampung pengusi JKK ni. Keluar daripada pemimpin dan kekasih Allah. Bila dia keluar, apa benda yang keluar daripada mulutnya, apatah lagi sahih ni tuan-tuan, maka ianya bukan satu benda yang penting, bukan satu benda yang tidak penting. Sebab kesannya ada. Kalau kita ambil mudah pasal sesuatu, kesan tak eloknya ada, maka sangat disuruh syarak untuk membetulkan saf tu. Jaga saf tu lah. Terutama tu imam, ringat jemaah tu. Jemaah yang main kelang kabut tu, kelang kabut tara mana pun, make sure, pastikan saf kita tu lurus dan sama. Bila pakat-pakat tengok, dia lurus lah. Jangan dua orang tengok, dua orang tak tengok, dua orang tengok, dua orang tak tengok. Memang mereka mekor. Hak tengok dia lurus lah, hak tak tengok dia ke depan sikit atau ke belakang sikit. Maka itu ada kesan yang tak berapa elok. Macam Nabi SAW bagi tahu kat kita ni. Maka kerana apa disuruh oleh syarak tu? Kerana ada kelebihannya, ada kebaikannya. Orang yang berdiri semayang dan tiada dijadikan oleh Allah, kepada mereka itu berselisih hati di dalam perut seorang dengan seorang yang lain. Tadi saya kata tujuannya apa? Nak bagi saf ni betul. Tak mau bagi kita duk gaduh sama-sama kita, tak mau bagi duk berpecah sama-sama kita, tak mau bagi duk berselisih hati sesama kita. Ramuannya, formulanya Nabi SAW dah bagi tahu 1400 tahun dulu dah ni. Kita duk rasa berpecah je kita. Ni grup ni puak ni tim ni kumpulan tu duk berpecah. Hak ni grup mau tahlilan, ni grup tak mau tahlilan, ni grup mau talqin, ni grup tak mau talqin, macam-macam grup. Maka berselisih yang banyak tu, sedangkan benda-benda tu benda khilafiah, benda yang tak patut diperdebatkan panjang. Nak buat, tak mau buat, sudah. Tapi sampai berselisih, formulanya mungkin benda ni, saf ni kita ambil endah tak endah sama ni, mungkin. Ambil pengajaran orang sini lah. Tak mau pecah belah yang banyak, tak mau berselisih pendapat yang banyak, berselisih hati yang banyak di kalangan kita, bergaduh sesama kita. Nabi SAW bagi warning, saf ni jaga ni dulu. Mai semayang bagus dah, tapi perbaguskan lagi dengan saf dia dikemaskan. Kerana ini keluar daripada mulut Nabi SAW. Nabi kata macam tu. Kerana yang berselisih itu yang boleh menyebabkan bermusuh-musuh dan benci-bencian sesama mereka. Mas semayang dah, gaduh. Dah hari gaduh dengan Musi gaduh dengan Syausa gaduh dengan AJK sama AJK gaduh. AJK gaduh dengan Noda, apa? Noja, siap gaduh dengan Tok Imam gaduh dengan Bilal gaduh dengan Tok Imam. Kau biasalah. Tok Imam kata bila Bilal kata bila Tok Imam nak turun, aku pula nak jadi imam. Apa kalau macam tu lah? Tak habis-habis. Maka bersisih banyak tu mungkin benda ni salah satu benda yang kita kena betul balik. Dan kita bakal tengok. Kerana kata Abu Isa At-Tirmizi, demikianlah bunyinya, An Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah SAW yusawwi sufufana. Sebab kata Nu'man bin Bashir adalah Nabi SAW ini, apabila ia bersembahyang, ia akan menyamakan segala saf kami, yakni yang ke belakang dikedepankan, yang terkedepan dibelakangkan, supaya sama antara kiri dan kanan sesama jemaah itu. Yang depan belakang sikit, sebab depan sangat. Yang belakang sangat depan sikit, bagi biar sama kiri dan kanan. Kalau pakat-pakat jaga, pakat-pakat setiap orang jemaah tu main peranan, dia akan lurus saf. Kalau seorang je buat peranan, mengko-mengko juga. Tujuannya biar semua tahu dan semua pakat jaga. Bermula dengan imam juga, yang main peranan juga adalah imam yang mengingatkan itu. Maka demikianlah saf-saf kami, dan lurus, betul dan lurus sebagai kayu anak panah. Kata Abu Isa At-Tirmizi. Kami semayang ni, lurus tak lurusnya ibarat lurusnya seperti mana anak panah punya lurusnya, lurus itu. Maka sebab dilurus dan dibetulkan saf, sebab dilurus dan dibetulkan saf oleh Nabi SAW, akan saf-saf solat kami
Dan ambil berat tentang saf itu pada meluruskannya, kerana ada beberapa hikmah dan kebaikan daripada perkara yang disebut dan disuruh oleh Nabi SAW itu. Ada kelebihan dan kebaikannya. Masalah saf dan hikmah ditentukan lurusnya saf itu. Wahai saudaraku sekalian, adalah sebab dituntut lurus dan betulkan saf sembahyang itu ialah supaya tiada Allah memperselisihkan akan hati orang yang bersembahyang itu setengah dengan setengah lain. Tamam. Saf tu sebab apa yang duk tekan sangat ni, tak mau bagi duk berselisih antara satu dengan yang lain. Tara yang mai jemaah pun Rasulullah peringat, jaga saf, sebab boleh menyebabkan pecah belah dan berselisih yang banyak di kalangan kamu. Orang yang mai dah pun dibagi warning lagi, apatah lagi kalau orang yang sangat ambil mudah pasal jemaah dan dia. Lagilah dia untuk mudah berselisih faham. Lagilah senang kata. Tak ramai pun Nabi dia peringat lagi. Tak sembahyang pun Allah marah lagi. Macam mana? Tu sembahyang yang tidak ada khusyuk. Fawailul lil musallin, sembahyang pun wil lagi, celaka lagi. Tu sembahyang. Nah, sembahyang tu Allah kata celaka lagi. Fawailul lil musallin, celaka wil, neraka wil atau kecelakaan bagi orang yang musallin, orang yang bersembahyang. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirnya, antaranya orang yang tak sembahyang. Satu pendapat, satu kata tak ada khusyuk, satu pendapat, satu lagi kata memang tidak, yang ketiga kata tidak ada khusyuk dalam sembahyang itu. Dan ada yang kata tidak ambil berat tentang sembahyang tu, acuh tak acuh, on and off sembahyangnya, maknanya tak jadi satu benda yang penting dalam hidupnya, sembahyang 5 waktu tu. Wa na'udzubillah. Dan sembahyang, pendapat banyak kata, tapi celaka juga antaranya tak khusyuk atau ambil mudah pasal sembahyang tu. Tu sembahyang. Macam kita lah ni. Dia mai pun Rasulullah peringat lagi, hang boleh bergaduh sama-sama apa. Macam mana lah keadaannya kalau yang tak mai langsung. Lagilah antivirusnya. Nak masuk tutup gaduh dan bersisih banyak sesama kita lagi mudah, sebab tidak ada benda yang menguatkan dia sesama kita ini. Fa kharaja yawman fara'a rajulan kharijan sadruhu 'anil qaumi. Maka pada suatu hari Nabi SAW keluar mengimamkan satu jemaah. Ia pun berdiri hendak bersembahyang, hampir ia mengangkat takbiratul ihram, maka nampak ia akan lelaki Badawi. Nabi nak angkat takbir, sebelum angkat takbir Nabi tengok jemaah. Tengok jemaah, ada seorang lelaki Badawi, lelaki yang duduk di pendalaman Badawi. Maka dia tu saf dia sengit, dia ke depan sikit. Maka Rasulullah kata ke belakang sikit, sebab dada dia ke depan. Rasulullah ambil berat. Rasulullah ambil berat, ceritanya Rasulullah ambil berat. Boleh Rasulullah main terus jadi imam, main sembahyang ya, tapi dalam sembahyang tu pun Rasulullah jaga juga. Bukan saja dalam sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli, ikut cara Nabi. Yang ni juga anda yang kita kena jaga adab-adab dan benda yang terkesan dengan masyarakat kalau kita ambil mudah. Faqala, siapa? Kata Nabi SAW. Nabi kata kepada lelaki Badawi itu tadi, la tusawuna sufufakum aw yukhalifanallahu baina wujuhikum. Nabi SAW kata, "Hai Allah, lelaki Badawi tadi yang ke depan sikit dadanya tu, safnya bengkok, sama ada hang samakan saf, hang luruskan saf, atau Allah memperselisihkan yang banyak di kalangan kamu." Keluar daripada mulut Nabi SAW. Okey, saf, hukum dan membetulkan. Hukum membetulkan, meluruskannya. Apa hukumnya? Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi ulama mujtahid dalam Syafi'i. Maka pada hadis yang kita baca tadi itu, tentang amaran tentang saf, itu perlu dijaga elok, sebab ada kesannya yang tak elok kepada masyarakat itu kalau saf itu diambil mudah. Maka kata Imam Nawawi, daripada hadis yang kita baca itu menunjukkan bahawa saf itu dituntut dia membetul dan meluruskannya. Nak ceritanya apa? Saf hadis tadi
Imam Nawawi kata menunjukkan kepada kita saf ni benda yang kena jaga, lurus dan betulkan dia. Maka kata Abu Isa At-Tirmizi, pengarang kitab ini, datang riwayat hadis lain pula. Dalam hadis yang lain bercerita apa? Nabi SAW pernah bersabda, min tamamis salat iqamatus shaf, daripada kesempurnaan sembahyang itu adalah dengan membetulkan shaf. Nak sempurna sembahyang tu, kita ada rumah kita seboleh-bolehnya tak mau cacat, dah siap cat. Orang kata rumah dah siap, perabot dah masuk, kabinet dapur dah masuk, tirai dah pasang. Okey, bagus, kita pun pergi tengok lah, ni macam tak colour lagi rumah ni, tak cat lagi. Memang perabot dah masuk tapi tak cat dah. Cacat lah. Nampak simple je, padahal boleh tidur dah, boleh duduk dah, hujan ribut petir tak kena dah. Tapi rasa tak selesa sebab cacatnya. Maka sembahyang ni tadi rukunnya dah cukup, syaratnya dah cukup, sah sembahyang tu. Tapi kalau sah tu tak jaga, cacat sembahyang tu. Macam mana umpama yang kita sebut tadi tu. Maka kata Abu Isa Tirmizi lagi, dan telah diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ni zaman Sayyidina Umar. Zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, zaman dia jadi ketua negara, zaman dia mentadbir umat Islam, zaman dia jadi ketua. Nak cerita sini, dia jadi ketua, dia jadi Perdana Menteri. Bila dia jadi khalifah, dia jadi ketua pun dia ambil berat lagi pasal saf ni. Bahawasanya adalah ia mewakilkan dan menjadikan beberapa orang menjaga, membetulkan saf-saf sembahyang. Maka tiadalah ia mengangkat takbiratul ihram pada masa ia menjadi imam sembahyang itu, melainkan kemudian daripada dikhabarkan orang kepadanya bahawasanya segala saf-saf sembahyang itu telah sama, rata dan betul lurus. Ni zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Tadi Rasulullah bila dia waktu hayat Rasulullah ni, dia jaga betul. Bila nak sembahyang, Rasulullah ringat jemaah betulkan saf. Mai zaman Sayyidina Umar, dia jadi khalifah, dia jadi ketua. Sepatutnya kalau kita fikir zaman lah ketua, tak fikir benda-benda ni dah. Dia fikir apa? Nu ekonomi, nu buat cukai, nu buat GST, buat macam-macam lah. Macam mana nak stabilkan ekonomi, nak stabilkan pentadbiran politiknya. Ni zaman Sayyidina Umar ni, dia zaman dia tersebar luasnya Islam dan pembukaan wilayah-wilayah Islam yang banyak zaman dia. Islam ni duduk luas di zaman dia banyaknya. Dia di zaman dia sampai dia tu kalau ikut logiknya pemimpin, dia serahkan online je pada sembahyang ni. Dia nak duduk kat jabat, nak urus negara. Tapi Sayyidina Umar menunjukkan sikap yang katanya sunnah Nabi SAW, bukan saja memimpin di luar dalam pentadbiran dunia, solat dia memimpin. Bukan kata solat dia memimpin. Sayyidina Umar sangat ambil berat tentang saf orang yang nak sembahyang belakang dia. Sehingga apa? Diriwayatkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu lantik pesen incas atau pegawai yang memastikan untuk saf-saf ini, mereka akan pergi saf ke saf, barisan ke barisan ini untuk memastikan saf itu betul dan lurus. Sampai lantik pegawai, lantik pesen incas untuk pergi tengok ni. Memang orang dah ramai, bila jemaah atau orang Islam dah makin ramai. Zaman tu mana ada mikrofon. Lah tak apalah ada mikrofon, tak ada lantik lah pegawai tu buat duit lah, pakai mikrofon ni lah, betul ke balik saf tu. Nak katanya Sayyidina Umar sangat ambil berat sampai lantik orang yang menguruskan tentang saf itu. Dia pergi tengok, bila dah betul, lurus dan rata, dia khabarkan kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar baru angkat takbiratul ihram. Punya jaga ni. Sebab dia tahu kesan dia kalau dia tak jaga, dia juga pening, dia ketua. Kalau sama-sama rakyat bergaduh, sama-sama masyarakat berpecah, ketua yang pening. Pening. Hak ni nak jatuh yang ni, hak grup ni nak jatuh dia ni. Pening. Kabut. Maka ini formulanya. Maka orang yang nak jadi pemimpin,
Bukan sekadar gila kepimpinannya, malah benda yang kata, benda-benda yang sebenarnya tak enteng benda ni, benda yang kita nampak macam kecil, tapi benda ni lah yang Nabi SAW buat untuk kita jadi sunnah kepada kita. Sunnah untuk kita tengok, untuk mengelak perpecahan yang banyak sesama kita. Jaga lah. Okey, nama Sayyidina Umar punya ni berat. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhum, bila dah habis zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, zaman mereka menjadi khalifah, mereka juga satu orang manusia yang ambil berat pasal solat sembahyang. Antaranya mereka akan ucapkan, bukan sahaja mereka memastikan solat itu lurus dan betul, malahan mereka juga ada ucapannya. Mereka akan kata istawu, betulkan solat, luruskan solat. Taqaddam ya fulan wa ta'akhkhar ya fulan, kata Sayyidina Ali pula. Taqaddam ya fulan, ta'akhkhar ya fulan. Hang tu depan sangat, belakang sikit. Hang tu belakang sangat, depan sikit. Macam tu maksudnya. Taqaddam ya fulan, ta'akhkhar ya fulan. Hang depan sangat tu, belakang sikit. Hang tu belakang sangat, depan sikit pula. Maknanya bengkok-bengkok, depa jaga. Banyak pengajaran. Satu pasal soft tu jaga betul, tak mau bagi berjaga sama-sama kita. Yang ketiga dia nak buat apa? Depa ni pemimpin, depa ni dah jadi khalifah, depa ni duduk di orang yang nombor satu dalam pentadbiran. Depa berat. Maknanya benda ni bukan benda penting. Jaga. Sebab kesannya berpecah kalau kita tak jaga elok. Masalah soft dan ulama yang berkata wajib pada membetulkannya. Ini beberapa keadaan hukum, sama ada soft itu wajib betulkan atau tidak, tentang membetulkan soft itu. Kata Al-Qastalani, Imam Qastalani, ulama mujtahid dalam Syafi'i. Qastalani dia di Qahirah, Kairo, Mesir. Qastalani dan telah mengambil dalil daripada Ibn Hazm bagi mengatakan wajib menyamakan dan meluruskan solat sembahyang itu dengan sebab janji tidak baik dan bala, seperti yang tersebut dalam hadis yang kita baca tadi itu, kerana bahawasanya menghendaki maksud hadis itu akan wajib. Kata Al-Qastalani, satu orang ulama mujtahid dalam Syafi'i, dia kata wajib betulkan solat. Sebab apa wajib? Sebab dia kata kalau tak betulkan solat, bila bengkok-bengkok, bala akan mai. Apa balanya, apa musibahnya? Berpecah sesama kita. Maka dia kata wajib. Kata Qastalani. Dan berkait dengan ini juga, maka berbeza dari segi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik menyatakan hanya sunat sahaja untuk membetul dan meluruskan saf itu. Sunat. Sunat yang sangat digalakkan apa? Sunat untuk jaga saf itu betul-betul, kerana mengelak daripada untuk datangnya musibah yang tak elok, daripada mengambil mudah daripada jaga saf itu, iaitu apa kesannya? Perpecahan atau pergaduhan bersama kita. Maka dalam hal ini, amaran Nabi itu sebagai peringatan kepada orang yang bersembahyang berjemaah untuk menjaga supaya barisan atau safnya diluruskan dengan betul, supaya dapat mengelak perpecahan atau perselisihan yang banyak di kalangan kita. Maka dalam hal ini, bagi imam yang mengimamkan salat, maka sangatlah sunatlah ia untuk ia mengingatkan jemaah akan membetulkan saf itu. Ambil roh daripada ingatan yang Nabi SAW ingatkan jemaah. Ambil daripada peristiwa Sayyidina Umar sehingga melantik pegawai atau peseli ijaz orang yang jaga saf. Zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Uthman, zaman Sayyidina Ali juga mereka mengambil berat dalam hal ini. Maka dalam hal ini disebut oleh jumhur ulama bahawa imam itu sunat untuk dia mengingatkan jemaah. Ini orang jadi imam, tolong peringat. Kesannya besar, peringat. Walaupun ianya sunat, tapi satu benda yang sunat itu memberi kebaikan yang besar sekiranya kita ingatkan jemaah bila jemaah tu nak betulkan saf. Mungkin dia datang dalam keadaan dia pelbagai keadaan, baru lepas bergaduh dengan isteri, tak di jalan jam, macam-macam keadaan. Dia main tu mungkin tak apa nak tenang. Dia tahu lurus saf tu nak kena betul, tapi mungkin
hari itu dalam keadaan kekelangkabutan dia tu atau kemasalahan yang dia banyak sangat tu, maka dia datang-datang, dia nak angkat takbir. Dia dengar imam kata itu, baru dia betul balik. Sebab apa? Nak mengelak daripada musibah atau peringatan Nabi SAW yang melarang daripada, yang memberi kesan kepada perpecahan yang banyak di kalangan kita. Sekiranya benda ini tidak jaga elok saf itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah di pertemuan akan datang kita tengok satu bab yang menceritakan tentang sembahyang, bab majaa fi salati khalfa saffi wahdah. InsyaAllah bulan depan kita tengok satu bab pasal solat juga yang menceritakan apa? Orang yang sembahyang saf tu dia seorang-seorang. Saf dah penuh, dia seorang-seorang kat belakang tu. Kan? Kadang-kadang kita main lambat suara penuh. Mungkinlah bukan luar mana apa ni. Penuh. Suara penuh atau tak penuh. Dia memang dia seorang je kat belakang tu. Macam mana nak buat? Nabi SAW dah ajar. Bagi orang yang ada ilmu, dia tahu buat macam mana. Orang tak ada ilmu, dia duduk semayang tu. Kita dah kenal kan? Dia baca hadis ke tak? Dia belajar ke tidak? Ada beza? Ada beza lah, ada caranya. InsyaAllah caranya ni macam mana kita bincang di lain akan datang. Bagi orang yang keadaan ni contoh insyaAllah. Seperti di sini dulu. Yang baik daripada Allah, yang kurang tak kelemahan. Saya minta maaf banyak-banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asril insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna rizqan halalan katsiran wa imanan kamilan wa 'uluman nafi'an wa sihhatan jayyidah wa zakatan 'aliyya wa qalban safiyya wa nasran 'azima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.